Selamat pagi, salam sejahtera. Isu hangat pagi ini, Mahkamah benar lanjutan masa untuk Najib, fail partition rayuan. Berita sepenuhnya. Bekas Perdana Menteri Najib Razak dijangka akan memfailkan partition rayuan dalam kes rasuah RM42 juta dana SRC Internasional hari ini. Mahkamah Persekutuan membenarkan permohonan Najib bagi melanjutkan masa untuk memfailkan partition rayuan berkenan pagi ini. Pada 18 April, bernama melaporkan, Najib memohon lanjutan masa selewat-lewatnya sehingga 25 April untuk memfailkan partition rayuan berkenan. Permohonan itu difailkan pada 11 April. Berikutan keputusan Mahkamah Tertinggi hari ini memberi Najib masa tambahan untuk memfailkan partition rayuannya pada penghujung hari ini. Timbalan Pendakwa Raya Muhammad Asrof Drin Kamarul mengesahkan panel 3 hakim yang dipengerusikan Hakim Besar Sabah dan Sarawak Abang Iskandar Abang Hisham sebulat suara membenarkan permohonan bekas Menteri Kewangan itu. Anggota panel hakim yang lain ialah Hakim Mahkamah Persekutuan P. Nalini dan Mary Lim Thiam Suan. Bagi permohonan SRC oleh Najib untuk lanjutan masa memfailkan partition rayuan hari ini, keputusan sebulat suara diberikan oleh Mahkamah Persekutuan untuk memberikan lanjutan itu mulai 11 April. Pemohon Najib akan memfailkan partition rayuan untuk rayuan utama SRC selewat-lewatnya hari ini 25 April, kata Asrof kepada media selepas pendengaran permohonan dalam talian. Mahkamah Tertinggi itu masih belum menetapkan tarikh untuk mendengar rayuan utama Najib bagi membatalkan sabitan serta hukuman penjara 12 tahun dan denda RM210 juta atas 1 pertuduhan salah guna kuasa, 3 pertuduhan pecah amanah jenayah CBT dan 3 pertuduhan penggubahan wang haram melibatkan 42 juta ringgit dana SRC. Najib memfailkan permohonan lanjutan masa itu melalui firma guaman Tuan Safi & Co di Mahkamah Persekutuan pada 11 April. Masa diperlukan untuk kaji rekod. Menurut afidavit sokongan yang dikeluarkan kepada Najib, media Najib berkata, alasan penghakiman yang disediakan oleh hakim-hakim Mahkamah Perayuan mengandungi 176 jilid kesemuanya dan pihak pembelaan hanya menerimanya pada 31 Mac lalu. Katanya adalah mustahil untuk pasukan pembelaan meneliti semua rekod rayuan dan menyediakan partition rayuan yang lengkap dalam masa yang singkat untuk menangani semua isu yang dibangkitkan oleh hakim Mahkamah Rayuan. Jelasnya, alasan penghakiman harus diteliti dengan meneliti nota proceeding pada kedua-dua peringkat proceeding untuk memastikan ketepatan dalam penemuan, inferensi yang dibuat dan undang-undang yang terpakai. Bekas penasihat emeritus kepada SRC itu juga sedang berusaha membawa peguam diraja QC dari United Kingdom untuk mewakilinya dalam rayuan itu. Pada 8 Disember tahun lepas, Mahkamah Rayuan menolak rayuan untuk membatalkan sabitan dan hukuman terhadap Najib dalam kes SRC. Mahkamah Rayuan mengekalkan keputusan Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur untuk mensabitkan dan menjatuhkan hukuman terhadap tertuduh pada 28 Julai 2020. SRC sebelum ini merupakan anak Syarikat Tuan MDB dan kemudiannya menjadi milik penuh Menteri Kewangan diperbadankan. Najib juga pernah menjadi pengerusi Lembaga Penasihat Tuan MDB. Sekian isu hangat pagi ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, sila tekan butang subscribe dan kita jumpa lagi. Bye-bye. Selamat petang, salam sejahtera. Isu hangat petang ini, kemenangan PRN Johor bukan jaminan kejayaan PRU 15, kasta Hasni. Berita sepenuhnya. Kemenangan besar Barisan Nasional pada pilihan raya negeri Johor Mac lalu bukan jaminan untuk gabungan itu merekod kejayaan sama pada PRU 15 nanti. Pengerusi BN Johor, Datuk Seri Hasni Muhammad berkata, ini kerana terdapat pelbagai faktor serta isu berbeza
antara PRN dengan PRU yang menjadi cabaran. Kejayaan pada PRN Johor tidak menjamin kejayaan pada PRU 15 nanti. Sebagai contoh, isu kenaikan harga barang yang terus meningkat ketika ini, sama ada ia dapat dikawal atau diturunkan menjelang akhir tahun ini. Selain itu, pengeluaran khas kumpulan wang simpanan pekerja KWSP ketika ini memang dilihat sebagai feel good factor. Tetapi dalam tempoh 4 atau 5 bulan akan datang, kita tidak pasti. Jadi, itu antara cabaran yang perlu kita kaji, katanya. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas mempengerusikan mesyuarat Badan Perhubungan UMNO Negeri Johor. Yang turut hadir Naib Presiden UMNO Datuk Seri Mohamed Khalid Nordin, Setiausaha Agung UMNO Datuk Seri Ahmad Maslan dan Menteri Besar Johor Datuk On Hafiz Ghazi. Justru Hasni berkata UMNO akan menekankan persiapan menghadapi PRU 15 dengan memastikan ikhtiar BN pada PRN Johor sentiasa dipantau dan ditetapkan KPI serta Belanjawan Johor 2022. Dengan wujudnya KPI dan pemantauan khusus, beliau berkata ia akan memberi keyakinan terhadap parti untuk lebih bersedia menghadapi cabaran PRU 15 nanti. Berikutan pelaksanaan undi 18, tinjauan di bahagian akan dijalankan, antaranya Johor Bahru, Tebrau, Pulai, Iskandar Putri dan Pasir Gudang, katanya. Sementara itu, Hasni berkata, sebuah jawatan kuasa penyelaras hubungan kerajaan negeri dengan UMNO akan ditubuh bagi memastikan kerjasama lebih strategik antara kedua-dua pihak. UMNO sentiasa menyokong kepimpinan kerajaan negeri dan ini dibuat melalui cadangan dikemukakan, termasuk kritikan dan teguran yang diberi. Menteri Besar telah menyatakan komitmen dan kesediaan untuk mempertimbang dan mengambil inisiatif memastikan hubungan kerjasama lebih strategik antara parti dengan kerajaan dapat dicapai, katanya. Beliau berkata, jawatan kuasa itu akan dianggotai masing-masing 4 wakil daripada UMNO, Johor dan kerajaan negeri, mungkin daripada kalangan barisan Exco atau sesiapa yang disyorkan Menteri Besar. Sekian isu hot petang ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda. Sila tekan butang subscribe dan share video ini untuk kita semua. Kita jumpa lagi. Bye-bye.